Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran salah. Baiklah murid-murid, sebelum kita ni memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu mahu memperkenalkan apa dia tajuk pelajaran pada hari ini daripada pelajaran solah ni. Apa tajuk harian ni? Dari itu, cikgu ada memaparkan gambar. Daripada gambaran ni, cikgu mahu murid-murid berkongsi apa pengalaman yang murid ada melalui gambaran ni. Pernahkah murid-murid melihat orang sembahyang dalam berkeadaan macam ni? Ataupun pernahkah murid-murid ni melalui perjalanan yang jauh? Contoh ke Kota Kinabalu, bercuti. Jadi, apa yang diorang buat ni adalah sembahyang. Sembahyang apa? Betul. Sembahyang qasar. Ianya adalah tajuk kita ni pada harian ni. Sembahyang qasar. Seterusnya, objektif. Ini penting. Ianya adalah tujuan. Kamu sudah tahu apa tajuk pelajaran pada hari ini. Jadi, tujuan lagi. Cikgu mahu kita ni sama-sama mencapaikan tujuan ini. Objektif pada hari ini, murid-murid dapat menyiasat perkara mengenai sembahyang qasar satu persatu dengan baik. Di akhir pelajaran sekarang, cikgu mahu murid-murid ini dapat menyiasat perkara mengenai sembahyang qasar satu persatu dengan baik. Sembahyang qasar. Sembahyang qasar ialah memendekkan sembahyang fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, iaitu zuhur, asar dan isya. Sembahyang qasar ini memendekkan sembahyang fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Iaitu apa sembahyang fardu yang ada 4 rakaat? Zuhur, asar dan isya. Kita ni lihat rajah di bawah ni. Qasar. Lihat di sana sembahyang zuhur, asar dan isya boleh qasar. Sembahyang yang boleh diqasarkan itu sembahyang yang boleh dipendekkan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang sebelahnya maghrib dan subuh tidak boleh qasar, tidak boleh dipendekkan kerana maghrib sembahyangnya 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Sedangkan sembahyang qasar ia memendekkan sembahyang fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sembahyang fardu yang 4 rakaat ialah zuhur, asar dan isya. Seterusnya, sembahyang qasar hukumnya harus bagi orang yang musafir menurut syaratnya. Sembahyang qasar hukumnya harus bagi orang yang musafir menurut syaratnya. Syarat-syarat qasar ada 8 perkara. Syarat-syarat qasar ada 8. Yang pertama, musafir bukan kerana maksiat. Ia bermusafir itu bukan kerana maksiat. Apa contoh bukan kerana maksiat? Iaitu contohnya belayar kerana menunaikan fardu haji ataupun menziarahi saudara mara ataupun bercuti berehat-rehat untuk melancong ke negeri lain itu.
Okay, itu adalah musafir bukan kerana maksiat. Contoh, ia bermusafir kerana maksiat apa? Iaitu seperti ia merompak ataupun ia berjudi ataupun orang yang berniaga perkara yang haram, benda yang haram. Contoh, berniaga arak. Itu adalah bermusafir kerana maksiat. Seterusnya, syarat qasar yang kedua, perjalanan itu lebih 2 marhalah, yakni 56 batu atau 91 kilometer. Perjalanan itu hendaklah lebih 2 marhalah. Macam mana mengira 2 marhalah? Itu nak bagi tahunya sana. 56 batu ataupun 91 kilometer. Syarat qasar yang ketiga. Sembahyang yang dikosarkan ialah sembahyang zuhur, asar dan isya. Macam mana yang cikgu lihatkan rajah sebelum ini. Kerana apa? Kerana sembahyang zuhur, asar dan isya ni masing-masing mempunyai 4 rakaat. Sedangkan qasar adalah memendekkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seterusnya syarat qasar yang keempat. Sembahyang yang dikosarkan hendaklah sembahyang tunai yang di dalam perjalanan. Sembahyang yang dikosarkan itu hendaklah sembahyang tunai semasa dalam perjalanan itu. Itu yang boleh dikosarkan. Jika sekiranya habis sudah waktu sembahyang tunai dalam perjalanan itu ataupun luput sembahyang tunai itu, maka diharuskan mengqasar dengan qada selagi ia masih di dalam perjalanan. Seterusnya, syarat qasar yang kelima. Hendaklah berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Berniat qasar itu di dalam takbiratul ihram. Sekarang kita ni sama-sama membaca niat qasar. Seterusnya, yang keenam, syarat qasar yang keenam, tidak bermakmum kepada orang yang bermukim. Orang yang bermukim ni orang yang menetap di tempat itu. Tidak bermakmum kepada orang yang bermukim ni. Bukannya orang bermukim itu kita ni ikut berjemaah berimam sama ia. Kalau kita ni bermakmum, semasa kita ni bermusafir, bermakmum dengan orang yang bermukim ni, maka wajib kita ni itu sembahyang dengan sempurna. Sembahyang fardu macam biasa, 4 rakaat. Dan indah harus ataupun tidak harus ia sembahyang qasar. Jadinya syarat sembahyang qasar itu yang keenam ini ia tidak bermakmum kepada orang yang bermukim. Seterusnya syarat qasar yang ketujuh. Dari awal sembahyang hingga akhir, dia tetap dalam perjalanan. Dari awal sembahyang hingga akhir perjalanan, akhir itu ia tetap dalam perjalanan. Sekiranya tiba-tiba ia sampai ke negerinya sebelum ia memberi salam, maka wajib ia menyempurnakan sembahyang itu secara sempurna, yakni 4 rakaat. Waktu ia dalam perjalanan itu, ni macam contohnya ia sembahyang di dalam kapal terbang. Tiba-tiba dalam ia sembahyang itu sampai ke negerinya. Sebelum ia sempat memberi salam, maka wajib baginya menyempurnakan sembahyang itu secara sempurna, 4 rakaat. Kerana syarat qasar yang ketujuh ni, hendaklah dari awal sembahyang hingga akhir ia sembahyang itu, ia tetap masih dalam perjalanan. Seterusnya syarat qasar yang ke-8 dan yang terakhir, ia mengetahui bahawa sembahyang qasar itu harus baginya. Ia mengetahui bahawa sembahyang qasar itu harus baginya. Itu semua ke-8 syarat qasar. Seterusnya, lafaz niat sembahyang qasar. Yang tadi cikgu janjikan arah syarat yang kelima. Hendaklah niat qasar itu ketika takbiratul ihram. Okey. Niat sembahyang qasar bagi zuhur.
Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Ini zuhur. Seterusnya, niat sembahyang qasar bagi asar. Usalli fardal asri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, niat sembahyang qasar bagi Isya. Usalli fardal isya'i raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu Isya 2 rakaat qasar tunai kerana Allah Ta'ala. Sekian sampai di sana sahaja penerangan cikgu mengenai dengan sembahyang qasar. Jangan lupa murid-murid, apa objektif Ketani pada hari ini? Iaitu cikgu mahu murid-murid dapat menyiasat perkara mengenai sembahyang qasar satu persatu dengan baik. Macam mana Tani akan mencapaikan? Murid-murid ikut aktiviti cikgu selepas ini. Sekian disampaikan penerangan cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.